Mereka yang tidak bertanggungjawab ini yang menjalankan kerja-kerja ataupun menjalankan perniagaan cetak rompak, mereka menjual hasil karya orang semua, dan saya pasti daripada ahli-ahli seniman juga mungkin ada yang terkesan disebabkan oleh cetak rompak ini. Mereka tidak dapat mempromosikan, mungkin mereka mempromosikan tetapi mungkin tidak dapat sambutan yang meluas kerana cerita itu ataupun filem itu telah pun ditonton oleh ramai orang melalui channel yang tidak sewajarnya. Jadi bagi Z sendiri, bagaimana Z melihat mungkin apa kerajaan perlu lakukan untuk membasmi budaya cetak rompak dalam negara kita? Ya, apa yang kita lihat daripada sudut cetak rompak ni, yang sekarang ni kita mengalami satu revolusi cetak rompak secara digital ni. Ini lebih menakutkan berbanding sebelum ni. Kalau sebelum ni cetak rompak secara fizikal, kita tahu mereka jual CD, jual tape, kita boleh serbu, boleh tangkap je. Tapi dalam keadaan sekarang ni, melalui digital ni, cetak rompak secara digital ni, dia memerlukan kepakaran dan juga agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab dari sudut dari sudut teknikal seperti online ni. Jadi macam kita lihat SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, pihak-pihak yang lain macam Polis, MyIPO dan sebagainya, KPDN, HEP membantu bagi membantu. Sebab kita dengar sebelum ni memang ada pendakwaan dan kemenangan di pihak SKMM dan PDRM terhadap cetak rompak ni telah berjaya ketika itu. Tapi itu masih tidak memadai. Sebab kalau kita lihat sepatutnya kerajaan kena buat penguatkuasaan secara lebih agresif. Di mana kalau kita tengok daripada sudut rasuah, kita menangkap orang yang menerima rasuah. Tapi pemberi rasuah tu masih lagi dalam peringkat perbincangan. Tapi kalau untuk cetak rompak ni, kita kalau tangkap orang yang membuat cetak rompak tu, kita juga kena tangkap orang yang menyokong cetak rompak tersebut. Sebab dia memberi kesan yang amat besar kepada industri, di mana bila kita lihat bila cetak rompak ini berlaku, kerugian yang melanda kepada production, yang kita lihat penggiat-penggiat seni, terutama sekali kepada artis-artis dan juga pelakon pekerja belakang tabir tidak mendapat royalty. Jadi penat lelah mereka dan juga karya-karya yang kita lakukan dalam industri ni, dia terjejas kerana cetak rompak ni telah berlaku, dan bagi kita dia amat menyusahkan kita dan memberi kesan terhadap pendapatan kita juga. Jadi saya berharap penguatkuasa akan terus menguatkuasa, bukan tangkap orang cetak rompak saja, orang yang menyokong cetak rompak atau melihat ataupun mengambil atau mendownload juga perlu diambil tindakan yang ketat. Z, kita faham dalam ekonomi ni dia berfungsi. Kalau ada penawaran, ada permintaan. Ada permintaan, ada penawaran. Dia saling memerlukan antara satu sama lain. Tapi Z, kalau kita lihat dalam kes yang terbaru, kemenangan yang satu perkara saya kira menganggap satu kemenangan besar buat penggiat industri adalah apabila seorang individu ada pengarah syarikat IT ni didakwa jual kotak tu, peranti Android. Yang inilah yang saya sebutkan tadi sebagai generasi ataupun cetak rompak versi baru. Tapi hukuman yang dikenakan RM30,000 je kalau nak dibandingkan dengan kerugian keseluruhan industri. Jadi ini macam sikit sangat, dan biasanya kalau satu jenayah itu ingin dicantas, ia perlu dicantas dari atas, dari kepala dan bukan dari bawah. Jadi pandangan Z sendiri, adakah hukuman itu sebenarnya cukup untuk memberikan kesedaran ataupun rasa takut kepada pihak di luar sana yang mewujudkan ataupun menyediakan penstreaman ataupun peranti Android ini? Sebenarnya dia memang tidak cukuplah hukuman tu. Kalau boleh, kita kena beratkan lagi. Kalau kita lihat dari sudut rasuah pun, kalau dia mengambil satu rasuah, dia kena hukum mungkin 5 ke 10 kali ganda daripada rasuah yang dia ambil tu. Jadi kalau kita lihat untuk pembikinan sebuah filem, dia melibatkan jutaan ringgit, termasuklah muzik dan sebagainya. Jadi kalau mereka mencetak rompak hasil karya kita, hasil kesusahan yang kita lakukan untuk membina satu karya yang baik untuk penggiat seni dan kepada masyarakat, jadi seharusnya hukuman yang lebih berat. Saya rasa kalau mereka kena denda sebelum ni RM30,000 saja, saya rasa selepas ni apa yang dia cetak rompak tu, kita kena nilai balik cetak rompak yang dia buat untuk sebuah drama atau filem ataupun muzik, dan kita gandakan lebih daripada mungkin 5 ke 10 kali ganda hukuman tu. Jadi saya rasa ini mungkin boleh menyebabkan mereka lebih takut untuk nak melakukan cetak rompak secara digital ataupun fizikal ni, untuk bagi mereka menurunkan kadar cetak rompak ketika ini yang kita tahu semakin tinggi. Sebab apa, cetak rompak secara digital ni mereka amat berminat, bukan saja daripada box saja, daripada digital box tu saja.
Malah daripada handphone pun boleh. Kita boleh download sebab sekarang ni kebanyakan rakyat Malaysia ada handphone, smartphone. Jadi di sinilah kita tahu demand tu tinggi. Jadi yang cuba mencetak rompak ni cuba mengambil kesempatan terhadap yang kita hadapi sekarang ni terhadap PKP yang tak keluar rumah dan sebagainya untuk mereka mencetak rompak karya-karya penyiar-penyiar seni ni, dan saya percaya memang akan lebih ramai lagi yang akan lakukan cetak-cetak rompak ni, dan saya berharap agar kerajaan akan memperketatkan lagi hukuman kalau boleh mengikut kadar apa yang mereka cetak tu. Kalau filem tu 1 juta, gandakan 10 kali ganda. 10 juta dia orang kena bayar hukuman sebagai contoh. Jadi ini yang boleh menyebabkan cetak rompak tu akan dapat berkurangan dan mereka pun takut untuk nak melakukan cetak rompak ni.